banjir di Baling, Kerajaan Kedah setuju sediakan penempatan sementara. Melaka antara 5 negeri pilihan utama pelabur. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah Selasa 5 Julai 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Ya, kalau ikut dari saya duduk pun dah 58 tahun. Jadi sebelum ni pun ada banjir, taklah setara ni. Tapi kali ni amat dahsyatlah. Banjir tu menimpa atas kampung. Mari pukul 7.30 ayat main terkejut dah. Lepas kata Musang King tu habis lingkup rakyat kampung. Kami beras kambing kami ternak habis hanyut habis. Anak korban tu ni habis tak tahu. Ayam yang terkejut. Buka pakcik ke keluar selesai. Geng Jepang akak keluar ke tingkap. Tak buka habis tu. Dah tak boleh ayam kuat. Lepas keluar, tarik keluar tu selendai habis kita pun sebelah main maghrib. Jadi kalut lah. Demikian tadi reaksi penduduk yang terkesan akibat tragedi banjir lumpur di Baling, Kedah. Banjir kali ini disifatkan sebagai kejadian terburuk yang pernah berlaku di kawasan itu. Tragisnya, 3 sekeluarga termasuk seorang wanita hamil menjadi korban kejadian yang berlaku lewat petang semalam. Ketiga-tiga mayat mangsa berjaya ditemukan dengan mayat mangsa terakhir, Muhammad Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun, ditemukan pukul 11.55 pagi. Al-Fatihah. Dalam pada itu, Kerajaan Kedah bersetuju untuk menyediakan penempatan sementara kepada 9 pemilik rumah yang dihanyutkan banjir kepala air di Kampung Iboi, Kupang yang berlaku semalam. Ia diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohamad Noor dalam sidang media selepas melawat tapak banjir. Kita akan sewa beberapa buah rumah untuk didiami. Sementara kita mengusahakan gantian. Sekiranya mereka memiliki tapak yang lebih selamat, kalau tapak lain tak ada lagi, kita kena tunggulah. Sebab kita bimbang kalau didirikan rumah di tapak asal, kerana sungai itu telah didapati cetek. Kalau berlaku aliran deras, maka dipahan akan berlaku lebih banyak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri mengesahkan bencana banjir kepala air itu melibatkan 12 kampung. Jumlah mangsa terlibat adalah 627 orang, manakala 3 mangsa maut. Pihak Pusat Kawalan Operasi Bencana mengesahkan ketiga-tiga mayat mangsa ditemui kira-kira 100 meter berhampiran tapak rumah mereka yang dihanyutkan oleh air banjir. Mangsa Nurul Anis Abdul Hassan, 28 tahun yang hamil 4 bulan, ditemui dalam keadaan berpelukan bersama ibu mentuanya Salmah Mat Akib, 53 tahun dan Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun. Kesemua mangsa ditemui di bawah timbunan batang pokok yang dihanyutkan arus deras. Pihak JBPM Kedah mengesahkan setakat ini tidak ada lagi laporan kehilangan saudara mara dan kenalan di semua kampung yang terlibat. Susulan kejadian itu, Perdana Menteri menzahirkan rasa sedih dan simpati atas kejadian banjir yang mengorbankan 3 nyawa di Baling, Kedah. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di Facebooknya telah mengarahkan Setiausaha Politik Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus untuk meninjau dan memastikan bantuan disalurkan kepada mangsa dengan segera.
Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan pihak berkuasa berkaitan juga turut diarahkan membantu mereka yang terjejas. Beliau yang kini berada di Turki atas urusan rasmi negara turut mengucapkan takziah kepada penduduk terjejas banjir dan mendoakan kesejahteraan mereka. Susulan tragedi banjir lumpur yang melanda beberapa buah kampung di Kupang, Baling itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan bantuan segera disalurkan kepada penduduk yang terjejas petang ini. Untuk perkembangan di sana, kita terus saja bersama wartawan Fakhrul Razi Ismail. Silakan Fakhrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, jika pagi tadi saya berada di Kampung Iboi, petang ini saya berada di SMK Jerai, di mana di sini turut dijadikan sebagai pusat pembinaan sementara mangsa banjir. Dan untuk makluman seperti yang diketahui, 3 mangsa telah pun ditemui pagi tadi, dan pada petang ini pelbagai pihak tampil menghulurkan sumbangan. Tidak terkecuali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengarahkan bantuan segera disalurkan kepada penduduk yang terjejas. Dan pada petang ini bantuan tersebut telah pun disalurkan oleh setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai bantuan pada petang ini, bersama saya adalah Datuk Muhammad Yunus. Jadi Datuk, boleh kongsikan sikit mengenai bantuan pada petang ini? Terima kasih Cik Fakirul. Alhamdulillah petang ni saya sampai ke daerah Baling dan telah pun pergi melawat ke beberapa kampung yang dilanda banjir. Saya bersama dengan Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Aziz Rahim, telah pun pergi ziarah berjumpa dengan mangsa-mangsa banjir, dan pada petang ini kita telah pun sampaikan bantuan awal daripada pihak kerajaan pusat. Kita telah pun bagi 1,000 setiap ketua isi rumah untuk bantuan awal. InsyaAllah selepas ini akan ada bantuan lain lagi, yang mana pada petang ini pun kita datang, kita bersama dengan pihak ICU, Jabatan Perdana Menteri, daripada NADMA dan juga pihak bomba, sama-sama kita masuk ke kampung memberi bantuan. Hari ini kita bagi bentuk wang tunai 1,000. Apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pada semua, kepada ketua isi rumah, hari ini telah pun kita sampaikan. Hari semalam kita dimaklumkan kampung, apa nama kampung? Iboi di Baling ini dilanda banjir yang amat teruk. Diarahkan saya dan juga rakan-rakan daripada ICU, NADMA dan bomba semua. Pagi ini kami bertolak sampai ke sini dan telah pun kami sampaikan bantuan kepada, di sekolah ni kita sampaikan lebih kurang 61 keluarga di sekolah ini. Selepas ini ada lagi satu pusat pemindahan sementara yang kita akan sampaikan lebih kurang 40 keluarga, kalau tak silap saya. 41 lebih kurang. Ada lagi lepas ini. Kita juga agak sedih kerana dalam bencana yang melanda di Kampung Iboi ini ada 3 mangsa kehilangan nyawa. Dan pagi tadi telah pun ditemui 2 mangsa. Dan saya, ketika saya sampai ke kampung tersebut tadi, saya sempat bersama dengan anggota bomba melihat anggota bomba mengeluarkan mangsa yang ketiga, iaitu 3 ini datangnya daripada satu keluarga, iaitu ibu dia, menantu dia dan juga anak dia. 3 beranak, satu keluarga. Jadi yang seorang tu, perempuan tu, katanya sedang hamil dan adik ipar kepada yang perempuan tu dan juga ibu dia. Saya sempat tadi bersama dengan anggota bomba mengeluarkan jenazah yang terakhir yang ditemui di Kampung Iboi tadi. Itu banjir ini juga menyebabkan banyak kemusnahan kerusakan harta benda. Mungkin selepas ini Perdana Menteri juga akan terus mempertimbangkan bantuan kepada penduduk yang terlibat lah. InsyaAllah. Saya ingat saya berpandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh warga Baling yang terlibat banjir, seperti di tempat-tempat lain juga. Di tempat-tempat lain juga banyak
bantuan disalurkan bukan sahaja daripada kerajaan tapi melalui agensi, melalui NGO dan sebagainya, insya-Allah akan sampai ke daerah Baling ini. Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Saya ada lagi. Terlupa saya nak menyatakan tadi kepada mangsa yang kehilangan nyawa tadi, sebentar lagi kami akan pergi mungkin ke hospital sebab jenazah masih di hospital. Kami akan sampaikan bantuan kepada 2 keluarga ini, bantuan berupa wang tunai sebanyak RM10,000, apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira setakat itu sahaja dapat sebuahkan langsung dari Kupang, Baling, Kedah. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fakrul. Melaka diiktiraf sebagai antara 5 negeri yang menjadi pilihan utama pelabur untuk suku pertama tahun ini oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan secara keseluruhan sepanjang tempoh itu Melaka menerima lebih RM3 bilion nilai pelaburan dengan sektor pembuatan mencatat pelaburan tertinggi sebanyak RM2.6 bilion. Syarikat semikonduktor dari Jerman Infineon Technologies penyumbang terbesar dalam nilai pelaburan itu. Kita mendapat pelaburan yang tertinggi dan diletakkan di tempat kelima sebanyak 2.6 bilion. Salah satu sebahagiannya adalah daripada yang dilaburkan oleh pihak Infineon, dan Infineon kekal di Melaka sebagai sebuah pelaburan terbesar daripada negara Jerman di Malaysia. Infineon is one from the biggest investors dalam Melaka, dan dia akan mengembangkan lagi pelaburannya, walaupun di dalam Malaysia dia ada 3 kawasan yang dilaburkan, tapi kilang yang terbesar ialah di Melaka. 4 lagi negeri yang menjadi pilihan utama pelabur ialah Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Beliau ditemui selepas perasmian bangunan baru Infineon yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Batu Berendam. Ujarnya kerajaan negeri komited menarik lebih banyak pelaburan asing ke negeri berkenaan. Untuk itu, tapak baharu berkeluasan kira-kira 1,600 hektar di daerah Alur Gajah telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai kawasan perindustrian. Seterusnya, fokus dari negeri di bawah Bayu, status wilayah Sabah dan Sarawak serta rampasan dadah bernilai RM1.67 juta di Tawau. Butirannya terus ke studio Kota Kinabalu bersama Redwin Robin. Silakan Edwin. Ya sahih, status wilayah Sabah dan Sarawak yang dikembalikan selaras perubahan perlembagaan Artikel 1/2 tahun lalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ini kerana sebelum pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak adalah bertaraf wilayah semasa pemerintahan British. Malaysia ini diwujudkan di antara 3 wilayah. Wilayah Semenanjung, kaum Melayu, Sabah dan wilayah Sarawak. Dan ini telah diumumkan juga oleh Perdana Menteri yang dulu, dan kita berpegang kepada ini bila mana kita bersetuju meluluskan perubahan perlembagaan iaitu Artikel 1/2 pada tahun yang lalu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media pada Majlis Kepimpinan mengenai isu-isu semasa yang diadakan di Keningau. Dalam perkembangan lain, katanya, kerajaan negeri bercadang mewujudkan kad pengenalan untuk orang asal Sabah. Mengenai majlis ini, Datuk Dr. Jeffrey yang juga Ahli Parlimen Keningau dan Adun Tambunan memberitahu antara objektif penganjuran adalah menerangkan secara terperinci kepada pemimpin akar umbi mengenai hasil lawatan ke London berkenaan MA63 baru-baru ini, termasuk pendataan digital kepada pendatang asing tanpa izin parti.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya mematahkan sindiket pengedaran dadah jenis syabu seberat 32 kg dengan anggaran nilai 1.67 juta ringgit ke negara jiran di sekitar perairan kampung Indra Sabah Tawau. Semasa dihampiri, bot terbabit bertindak memecut laju, cuba melarikan diri menuju ke perairan muara Sungai Indra Sabah. Semasa kejadian, terdapat kejadian kejar buru suspek. Kelihatan juragan bot bertindak membuang sesuatu yang didapati seperti bungkusan yang tidak dapat dipastikan. Berikutan keadaan yang sangat gelap. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Pejabat APMM Zon Tawau. Menurutnya, hasil pemeriksaan dilakukan ke atas beg berkenaan. Sejumlah 32 paket bungkusan dengan label teh Cina seberat 1 kg bagi setiap paket. Ia merupakan rampasan dadah berprofil tinggi dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Dipercayai dadah tersebut diproses di negara ini untuk pasaran luar negara. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Peringatan kepada masyarakat khususnya kepada golongan perokok berdasarkan penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 daripada Januari hingga Mei tahun ini sahaja sebanyak 174 kompaun bernilai hampir RM21,000 akibat ketidakpatuhan di seluruh negeri. Dapatan tersebut berdasarkan 580 operasi yang telah dijalankan dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Dr. Haji Asid Sana berkata, tahun lepas sahaja sebanyak 3,749 operasi kawalan tembakau telah dijalankan dan 362 kompaun telah dikeluarkan dengan kutipan bayaran berjumlah lebih RM156,000. Sementara itu, bagi penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 pula pada tahun lepas, sebanyak 167 operasi dengan 216 kompaun telah dikeluarkan melibatkan kutipan bayaran berjumlah hampir RM72,000. Namun bagi Januari hingga Mei tahun ini sahaja, sebanyak 163 operasi bagi akta dan peraturan yang sama telah mengeluarkan 464 kompaun dengan kutipan lebih RM156,000. Beliau berkata demikian sempena Majlis Pelancaran Operasi Mega Bersepadu bersama Agensi Penguatkuasa Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya yang dibacakan Ketua Sektor Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Dr. Nirmal Kaur Anak Perempuan Sadhu Singh. Menurut Dr. Haji Asid, peningkatan drastik kompaun dan pungutan hasil pada tahun ini berbanding tahun lepas adalah disebabkan masyarakat mula alpa selain peralihan fasa ke endemik. Justru beliau melihat pelancaran program seumpama bukan sahaja bertujuan menghukum, malah sebagai mendidik masyarakat bahawa pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi mengekalkan kesihatan awam. Bayaran tambahan Bantuan Keluarga Malaysia BKM kategori isi rumah dan juga bujang yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini terus mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat. Tinjauan di beberapa kawasan sekitar ibu negeri mendapati rata-rata penerima BKM bersyukur kerana tambahan bantuan tersebut. Dia baguslah untuk semua golongan bujang ni. Dia dapat bantu kita bayar bil, kasih tambah lagi kita punya kewangan untuk isi minyak begitu. Dapat tampung kehidupan kita lah. Terima kasih kepada kerajaan sudah menambahkan BKM lagi bantuan kepada kami. Gunaan bantuan ini kami boleh beli barang rumah, keperluan-keperluan harian untuk teruskan hidup lah. Terima kasih pada kerajaan sebab naikkan tu BKM lah, bantuan untuk B40. Barang-barang asas lah, keperluan lah. Macam dapur, minyak, apa semua, telur, bil-bil semua tu kena bayar lah. Jadi kalau boleh kena tambah lagi lah tu BKM. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan tambahan Bantuan Keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi bujang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun ini.
Bayaran tambahan ini telah pun bermula sejak 27 Jun melalui pembayaran fasa kedua BKM. Konsert Showcase Infesta Pentarama Sabah, Jabatan Penerangan Malaysia wajar diperluas penganjurannya. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi percaya melalui program tersebut rakyat boleh memperoleh maklumat semasa secara tepat selain hiburan yang sesuai untuk segenap peringkat. Paling utama telah menyalurkan mesej ataupun informasi berkenaan hal-hal perkembangan semasa, isu-isu semasa. Dan program ini sangat bagus kerana ia pergi ke pedalaman, ke kampung-kampung di mana informasi itu tidak sampai, dan Jabatan Penerangan telah menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikanlah ya, seperti harga barang, seperti SOP. Andi Muhammad yang juga adun Tanjung Batu berkata demikian selepas merasmikan konsert Showcase Infesta Pentarama Sabah di Dewan Terbuka Datuk Seri Najib di Merotai, Tawau. Tambahnya, dengan penglibatan dan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat dalam konsert ini jelas menunjukkan perpaduan antara masyarakat. Baik, berita tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama berita RTM untuk info sahih dan juga terkini. Kembali bersama Sahih di Angkasa Purih. Terima kasih Edwin. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu amaran yang masih lagi berkuasa pada ini. Baik, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam, dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 6 Julai 2022. Dan kali ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta suka dan rekreasi. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan sentiasa cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, bagi di semenanjung Malaysia, seperti diramalkan, keadaan cuaca yang agak panas, kurang hujan berlaku pada ketika ini. Hanya di negeri Johor dan juga di negeri Perak saja yang berlaku hujan pada ketika ini. Hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku, melibatkan di negeri Perak yang kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, hujan yang berlaku sejak pagi tadi di negeri Johor nampaknya sudah pun beransur-ansur reda. Kini hujan hanya berlaku di sekitar daerah Pontian dan juga di daerah Johor Bahru. Dan kita jangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Dan bagi negeri-negeri lain buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Baik, keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Di negeri Sabah, hujan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat. Dan di negeri Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian tengah di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Mukah, Bintulu, Betong, Sarike, Sri Aman, Kapit. Begitu juga di bahagian utara yang melibatkan di bahagian Limbang dan juga di bahagian Miri di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap bagi kedua-dua negeri ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seperti sedia maklum anda, kita kini berada pada fasa monsun barat daya. Kebiasaannya cuaca kurang hujan di kebanyakan negeri seperti di Semenanjung. Mungkin ada di antara anda yang merasai keadaan sekeliling dan cuaca yang agak panas. Tetapi sebenarnya suhu maksimum harian masih lagi di paras normal sekitar 34 darjah Celsius. Hanya di 2 ataupun 3 kawasan sahaja yang mencapai 35 darjah Celsius. Jadi dinasihatkan kepada anda semua agar duduk di rumah dan memperbanyakkan minum air. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, so berisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Seterusnya, perkembangan dari Sarawak. Peranan wanita dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Itu fokus utama berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Untuk itu, kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Golongan wanita memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria bertitah peranan tersebut adalah dalam bentuk undi atau sokongan yang diberikan dalam pilihan raya. Ke arah itu, titah Raja Permaisuri Agong, peranan wanita harus terus diperkasa agar pengundi wanita turun mengundi atau menunaikan hak mereka untuk membentuk barisan kepimpinan kerajaan. Half of the population are women, so the country must also remember that half of the voters are women. So we need women power to establish a new government as well. If the women do not go out to vote, that's it. Raja Permaisuri Agong bertitah demikian pada perasmian persidangan ke-13 Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan penaung Persekutuan Institut Wanita Sarawak, Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib dan isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tunku Bujang. Sarawak telah menjadi hos kepada 5 persidangan ACWW dan ini merupakan persidangan ketiga yang dihadiri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. ACWW ditubuhkan pada tahun 1926 bagi menyediakan jaringan perkongsian pengalaman wanita desa seluruh dunia dan bersama-sama berusaha ke arah perubahan yang mampan. Jaringan global ini kini mempunyai lebih 450 ahli pertubuhan di lebih 80 negara. Baik, sementara itu pada persidangan sama, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng memberitahu kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan kepada golongan wanita di negeri ini. Ujarnya ia untuk membangunkan kapasiti, keupayaan dan kecekapan wanita dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata badan bukan kerajaan NGO wanita di Sarawak amat berbakat dan tangkas dalam membantu mencapai matlamat pembangunan di negeri ini. Women NGOs are very talented and agile in helping to accomplish Sarawak's development goals. You can reach the most vulnerable, all these affected people in our community and find innovative solutions to tackle problems. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian menerusi tayangan video secara maya pada persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Katanya lagi persidangan kali ini akan memberi makna yang cukup besar kepada Sarawak yang mempunyai populasi 2.6 juta orang dan hampir separuh daripadanya populasi terdiri daripada kaum wanita. Dalam pada itu, beliau mewakili Kerajaan Sarawak menjunjung kasih atas keberangkatan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Pembangunan Wanita dari sudut sosial. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC diminta terus memainkan peranannya dalam meneroka sumber tenaga yang boleh diperbaharui, terutama penghasilan sumber tenaga mesra alam bahan api bio. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata ia merupakan kerjasama penting dengan kerajaan negeri untuk menghasilkan aliran pendapatan baharu dari sumber semula jadi yang terdapat di Sarawak. Ujar Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari, ia merupakan bidang baharu yang diterokai oleh kerajaan negeri ketika ini dan masih dalam peringkat kajian. Tambahnya, ini kerjasama kukuh antara SEDC dan kerajaan negeri dalam mempelbagaikan aliran pendapatan negeri selari dengan usaha untuk menubuhkan dana berdaulat. Ujarnya melihat kepada pencapaian SEDC sejak 50 tahun penubuhannya, pelbagai kejayaan telah dicapai yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sarawak dalam semua sektor termasuk tenaga hidrogen.
Beliau berucap pada majlis ulang tahun ke-50 SEDC di Kuching. Sementara itu, pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein dalam ucapannya memaklumkan seiring dengan perubahan semasa, SEDC kini perlu mengubah cara dan langkah dalam meneroka peluang perniagaan. Jelasnya SEDC perlu lebih kreatif dan inovatif dalam lanskap ekonomi yang kompleks dan berani mengambil risiko dalam meneroka ekonomi baharu untuk bersama kerajaan menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Pada majlis itu turut menyaksikan pelancaran projek berlian dan logo baharu SEDC. Projek itu juga dikenali sebagai Pelan Transformasi SEDC yang memfokuskan kepada 5 teras iaitu transformasi digital, transformasi organisasi, perubahan budaya, penstrukturan semula dan transformasi kewangan. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merancang untuk mengadakan acara Sapik Junior tahun hadapan bagi mempromosi muzik tradisional Sarawak ke peringkat antarabangsa. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu program tersebut akan dilaksana dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM Sarawak dalam usaha mengetengahkan industri muzik sapik selain meningkatkan minat masyarakat terhadap muzik tempatan. Ini adalah buah ilham daripada RTM Sarawak dalam usaha kita untuk mempromosikan lagi musical ataupun muzik tradisional dan juga equipment ataupun sapik ini ke dunia luar. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh di bangunan Baitul Makmur Kuching. Mengenai perjumpaan tersebut, beliau memberitahu 2 acara akhir anjuran RTM Sarawak dan disokong kerajaan negeri adalah pertandingan Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan 2022 dan konsert kemuncak Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2022. Beliau berkata pertandingan Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan 2022 akan diadakan di Stadium Perpaduan Negeri pada 15 Oktober nanti. Manakala konsert kemuncak Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2022 akan berlangsung pada 24 Disember tahun ini juga diadakan di Stadium Perpaduan Negeri. Jelasnya penganjuran kedua-dua acara tersebut akan menawarkan wang tunai keseluruhan berjumlah lebih RM90,000 kepada pemenang-pemenang pertandingan. Di Miri, seorang lelaki meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan kendiri. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Pegawai Bomba Tinggi 2, Reri Binji memaklumkan kejadian itu berlaku di Jalan Batu Niah. Reri Binji mendedahkan sepasukan anggota bomba dan sebuah jentera dikerahkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada pukul 8.44 malam. Setibanya di lokasi, pihak bomba mendapati mangsa dikenali sebagai Jerry Ismail Abdullah tersangkut di dalam kenderaan pacuan 4 roda yang terbalik di tengah jalan. Mangsa difahamkan dalam perjalanan dari Simpang Engu ke Batu Niah dan telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi kejadian. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Maritim Malaysia Pulau Pinang berampas 19 set bubu naga di 2 lokasi berbeza di negeri itu. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri, Komandan Maritim Nak Rong berkata, rampasan dibuat dalam Op Pertiwi pada jarak 1.6 batu nautika barat daya perairan Batu Kawan. Menurutnya, pihaknya mengesan objek terapung yang mencurigakan yang dipasang oleh individu tidak bertanggungjawab. Kesemua rampasan yang dianggarkan bernilai RM2,280 itu dibawa ke JT Polis Merin Batu Uban untuk tindakan lanjut. Nelayan boleh didakwa di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1975 kerana menangkap ikan dengan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya.
Lebih banyak perkongsian dari Pulau Pinang hari ini menerusi lintas langsung. Antaranya mengenai keputusan tidak apung harga ayam disambut baik. Ambil kira kepentingan semua pihak. Perinciannya bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Keputusan kerajaan meneruskan subsidi dengan menetapkan harga siling runcit ayam standard pagi Semenanjung membuktikan kerajaan mengambil kira kepentingan semua pihak. Ketua Dewan Muda Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Hashim Abdul Hamid ketika dihubungi berkata, ini terbukti apabila kerajaan mengambil langkah untuk tidak mengapungkan harga ayam ketika negara berdepan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ini termasuk menanggung subsidi bagi memastikan rakyat tidak terbeban. Keputusan itu juga menunjukkan keprihatinan kerajaan mengurus takbir ekonomi semata-mata untuk memastikan rakyat Malaysia, terutama golongan berpendapatan rendah, dapat meneruskan kelangsungan hidup. Baru-baru ini, Kabinet memutuskan untuk tidak mengapungkan harga ayam dan meneruskan subsidi serta menetapkan harga siling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram bermula 1 Julai. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dilaporkan berkata, mesyuarat jemaah menteri turut bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung. Ini telur ni okeylah. Masih lagi okey. Seramai 121 mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM seluruh negara dan 200 komuniti Kampung Permatang Buluh terlibat dalam program Karnival Gegar Sihat Seni 2022. Program yang dianjurkan UiTM Cawangan Kedah melalui unit kebudayaan itu bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan dunia pekerjaan sebenar selain mempromosikan kepakaran pelajar kepada komuniti. Di UiTM di kementerian kita sedia untuk menyambut. Pengarah Bahagian Governance Institut Pengajian Tinggi Awam Ahmad Rizal Adenan berkata, program itu merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, Kementerian Pengajian Tinggi menyokong usaha yang telah dibuat oleh pihak UiTM Kedah ini. Ini antara lain sikit sebanyak akan bantu memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan dunia sebenar mereka apabila mereka telah menamatkan pengajian. Dan pendedahan sebegini juga bagus kerana mereka dapat menasai sebenarnya apa yang dilalui oleh penduduk kampung di sini. Sementara itu, peserta terlibat mengakui program tersebut memberi impak positif dari aspek kebudayaan. Dan dengan ini kita dapat mengukuhkan silaturahim, bertukar-tukar fikiran dan juga memberi sedikit input pada budak-budak ini tentang budaya Pulau Pinang. Kerana saya rasa saya akan belajar macam-macam tentang budaya Pulau Pinang. Saya memang anak jantik orang Johor, dibesarkan di Johor dan macam-macam budaya Johor pun saya dah tahu. Dan apalah salahnya untuk saya belajar tentang budaya Pulau Pinang pula. Turut diadakan bengkel mencantim batik, menulis hot, bengkel keusahawanan, pemeriksaan kesihatan dan ceramah perdana. Wayang kulit itu biasa kita dengar. Namun Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia USM menerusi Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah MGTF tampil membuat kelainan dengan menggabungkan unsur tradisional dan teknologi terkini dalam menghasilkan produk tersebut. Menariknya, ia merupakan projek wayang kulit pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi robotik. Perekanya Ahnaf Hakimi Ahmad berkata, pameran wayang kulit animatronik ini mampu memberikan pendedahan kepada generasi muda tentang kesenian dan kebudayaan tradisional yang ada di negara kita. Dalam era industri 4.0 ini, generasi muda sekarang lebih terdedah kepada segala perihal teknologi, sama ada teknologi internet, teknologi robotik, teknologi pembuatan kenderaan dan sebagainya. Jadi saya berpendapat wayang kulit animatronik ini dapat menarik minat golongan muda
supaya lebih mengkaji dan lebih mendalami bukan sahaja wayang kulit animatronik tetapi seni-seni lain yang terdapat di dalam Malaysia, bahkan memberi satu pembaharuan yang baru. Selain itu, bantuan robotik bukan sahaja menjimatkan kos persembahan, malah membolehkan persembahan wayang kulit dilakukan dengan lebih kerap. Proses penyelidikan, penelitian reka bentuk serta pertukangan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Pameran tersebut berlangsung selama sebulan dan dibuka kepada semua individu secara percuma. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Zatul. Selepas kegagalan pada kejohanan terbuka Malaysia minggu lalu, para pemain badminton negara berpeluang menebus kekecewaan tersebut pada saingan Masters Malaysia yang membuka tirainya di pusingan kelayakan di Axiata Arena Bukit Jalil hari ini. Suasananya tetap meriah meskipun tanpa kelibat beberapa pemain ternama. Laporannya secara langsung bersama Tuan Ikram Tuan Muhammad di lokasi. Terima kasih Sahi di Angkasa Puri. Meskipun tanpa beberapa nama besar seperti Lizzie Jia dan Victor Alserson yang telah menarik diri, bahang saingan Masters Malaysia masih tetap terasa. Tanpa kelibat Zijia, sokongan padu peminat badminton di Bukit Jalil ini tetap padu diberikan kepada semua wakil Malaysia yang lain. Selepas kegagalan di Terbuka Malaysia, harapan besar acara persorangan lelaki kini pastinya digalas pemain muda Eng Ziong. Pemain ranking ke-48 dunia itu baru saja layak ke pusingan utama selepas mengalahkan pemain Korea Selatan Lee Dong Kyun pada pusingan kelayakan hari ini. Selain itu, Leong Jun Hao dan Song Juven turut menggalas misi dalam acara perseorangan lelaki. Perseorangan wanita pula menyaksikan Goh Jin Wei mara ke pusingan utama esok, manakala beberapa pemain lagi yang turut mengibar cabaran negara adalah bergu utama Aaron Chia dan So Hui serta pasangan wanita Perlitan dan M. Tina. Apa yang menariknya, kejohanan Masters Malaysia kali ini turut berlangsung pada sambutan Hari Badminton Sedunia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun ini. Sambutan ini diadakan bagi pengiktirafan kepada tarikh penubuhan Persekutuan Badminton Antarabangsa BWF yang ditubuhkan hampir 88 tahun yang lalu. Diharap tarikh keramat ini mampu membawa tuah baharu kepada pemain negara dalam saingan Masters kali ini. Baik, setakat ini dahulu laporan saya dari Axiata Arena. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Tuan Ikram. Kerja saya sudah lengkap. Demikian jelas atlet e-sukan Luqman Haziq Hajiman selepas pasukannya GBX Esports menjadi pasukan tempatan pertama yang layak ke kejohanan FIFA E Club World Cup 2022. Kejohanan yang berlangsung di Copenhagen, Denmark pada 20 hingga 23 Julai itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai 1.2 juta ringgit. Sebelum ini, Luqman telah beraksi dalam saingan FUT Champion Club di Barcelona dan Singapura, E-Champion League di Manchester, E-Nation Cup di Denmark selain meraih pingat gangsa pada Sukan SEA 2021 di Vietnam. Kalau nak completekan career saya, tinggal ikut World Cup ni. So, Alhamdulillah pada tahun ni saya berjaya qualify untuk pergi ke Denmark pada bulan 7 nanti. Dan itu merupakan orang kata macam memang something yang sangat menggembirakan lah, sebab saya rasa macam career saya dah lengkap sekarang dengan saya dah qualify. Cuma dia lagi manis kalau saya dapat memenangi pertandingan ni lah. Luqman serta rakan senegara Ahmad Akmal Abdul Rafi akan bergandingan dengan pasukan Flash dari Singapura untuk membawa cabaran Asia bersaing dengan 24 kelab e-sukan terbaik di dunia. Based on past history, saya tengok pasukan daripada Asia, bukan sekadar Asia Oceania yang pergi bertanding di Europe memang agak sukar. Memang boleh nampak dia kat sana it is another level. Tapi saya yakin dengan kebolehan saya, kebolehan Luqman dan juga kebolehan tim Flash daripada Singapura untuk menunjukkan saingan yang baik. Dan in all honesty, saya confident lah kita orang boleh buat kejutan yang besar di sana.
Sesi kelayakan kejohanan FIFA E-Club World Cup 2022 telah bermula pada November tahun lalu dengan disertai lebih 100 pasukan terbaik seluruh Asia. Bahang menuju pusingan akhir Piala FA 2022 semakin dirasai. Majlis undian di peringkat kalah mati telah berlangsung semalam dengan melibatkan 8 pasukan bakal merebut slot sehingga ke perlawanan akhir. Pertembungan antara Melaka United FC dan juara Liga Super 8 kali berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT menjadi antara aksi tumpuan. Melaka akan bermain di Stadium Hang Jebat sekaligus memberi kelebihan beraksi di laman sendiri. Seri Pahang FC yang juga juara edisi 2006, 2014 dan 2018 akan menjadi tuan rumah berdepan Penang FC di Stadium Darul Makmur Kuantan. Manakala Sabah FC pula akan bertemu pemenang perlawanan pusingan kedua antara Selangor FC dan juara Piala Malaysia musim lalu Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Perlawanan suku akhir lain pula menyaksikan wakil tunggal Liga Premier Kuching City FC bakal menanti pemenang satu lagi aksi pusingan kedua antara juara 2 kali Terengganu TFC dan juara 2019 Kedah Darul Aman KDA FC. Keempat-empat aksi suku akhir itu dijadual berlangsung pada 23 Julai ini dan tiada format timbal balik bermula daripada peringkat tersebut. Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah menguruskan 38,371 permohonan merangkumi urusan kad pengenalan, sijil kelahiran dan kematian menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar sejak 2020. Ketua Pengarah JPN, Datuk Ruslin Jusof berkata, program berkenaan menumpukan individu di kawasan pendalaman dan mereka yang tidak berkeupayaan untuk hadir ke pejabat JPN berdekatan. Melalui program itu, mereka yang memerlukan perkhidmatan JPN namun mempunyai kekangan boleh membuat permohonan dengan menghubungi JPN atau secara dalam talian. Ini adalah salah satu daripada perkhidmatan kita yang kita mahu wawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kita ni di samping berurusan di kaunter, rakyat Malaysia boleh juga menggunakan perkhidmatan lain. Ini adalah salah satu daripada perkhidmatan turun padang yang kita mahu rapat kepada rakyat dalam memastikan rakyat yang layak mendapat dokumen, mereka diberikan dokumen. Beliau kata demikian kepada pemberita pada program Mekar dan penyerahan kad pengenalan gantian kepada warga emas Mina Ismail 89 tahun di Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Wanita itu tidak dapat hadir ke pejabat JPN bagi permohonan gantian kad pengenalan yang hilang kerana faktor usia dan kesihatan. Rata-rata peniaga di kedai makan dan restoran di sekitar Kuala Terengganu tidak menaikkan harga jualan makanan. Pertimbangan itu dibuat dengan mengambil kira situasi ekonomi semasa. Bagi pemborong, peniaga dan pengguna, kenaikan harga siling bagi bahan mentah terutama ayam dan telur yang ditetapkan kerajaan tidak terlalu tinggi. Tinjauan RTM mendapati kenaikan harga bahan mentah berkenaan masih pada kadar yang munasabah. Kat kedai ni kita masih kekalkan harga lama. Harga lama, baik minuman, makanan semua kita harga lama lagi. Tak naik lagi lah. Tapi kita tak tahu akan datang kalau kenaikan berterusan macam barang mentah tu naik berterusan. Kita tak boleh nak kata lagi lah. Dekat ni saya dak naik harga. Dak naik lagi harga. Makna susu mahal pun, barang mahal Cik Nah dak naik. Cik Nah kat pun dak naik. Kalau naik orang ganjak. Kalau harga ayam tu, actually dia tak naik. Tapi dia macam paras yang sama lah saya boleh kata. So tak adalah sampai RM12 macam tu. Kalau telur, cuma naik dalam 50 sen macam tu. So kita boleh cover lagi. So tak adalah kita sampai sikit-sikit nak naik kan. Cuma kalau yang susu memang naik. Susu sangat tinggi. So kita naik dalam 20 sen, 30 sen macam tu. Rata-rata peniaga di pasar utama juga meletakkan harga barang yang ditetapkan kerajaan iaitu di bawah RM9.40. Ada juga peniaga mengenakan upah pemotongan dan plastik bagi ayam.
Harga pun murah dah. Harga kat sini jual berapa? 8.3. 8.3. Ni ambil kat mana biasa? Ni dalam proses sendiri ya. Banyakkan pemborong lah. Pemborong ruti pun ada juga. Tapi satu harga tu lah. Ayam hak saya ambil sekarang ni daripada pemborong ada RM8.5 ada, RM8.7 ada, RM8.8 ada. Jadi RM9.4 tu kita boleh keuntungan dalam 6% je. Tak cukup bagi kita untuk penjual ni dengan kenaikan kos plastik, air batu semua tu, jadi tak dapat nak tampung lagi. Sebab tu kita kenakan cas potong semua tu. Tinjauan juga mendapati stok bagi bekalan telur berkurangan. Dok berbaloi dengan harga telur sekarang. Lepas tu telur pun limit. Macam kemarin dengan hari ni mengata saya cari telur. 2-3 tempat dah saya cari telur. Sini baru ada. Bagi saya dok ketara mana. Tapi ada setengah-setengah kedai naik melampau sikit. Tapi kat sini okey lah setakat ni. Perlu kot sebab harga barang naik automatik jadi kos tinggi, semua kos tinggi yang. Jadi terpaksa lah. Mana kena faham lah dok. Tapi kalau naik pun jangan melampau sangat. Susulan tular video berdurasi 15 saat di media sosial memamparkan seorang lelaki berdiri di luar penghadang tepi sebuah jambatan di Kuala Terengganu. Polis menerima panggilan menerusi sistem MER 999 daripada orang ramai berkenaan kejadian di Jambatan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu itu pada pukul 5.48 petang semalam. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, penolong Pesuruhjaya Polis ACP Abdul Rahim Maddin, sejurus pihaknya tiba, orang ramai telah berjaya memujuk dan menghalang lelaki terbabit daripada cubaan terjun. Dia kemudian diserahkan kepada pihak polis. Siasatan mendapati pemuda Melayu berusia 29 tahun itu dipercayai mengalami tekanan perasaan akibat masalah peribadi. Dia kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk pemeriksaan lanjut. Terdahulu, hasil ujian saringan awal air kencing mendapati lelaki terbabit positif dadah jenis methamphetamine. Kes disiasat di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan iaitu cuba membunuh diri dan Seksyen 15 /1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan Negeri Kelantan memandang serius kejadian kes keracunan makanan yang berlaku di negeri itu. Bermula tahun 2020 sehingga kini, sebanyak 22 kejadian keracunan makanan berlaku dengan 1,079 kes keracunan melibatkan kantin sekolah, dapur asrama, komuniti dan institusi pengajian tinggi. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin menyarankan semua pihak fokus terhadap usaha mencegah, mengesan dan menguruskan risiko penyakit bawaan air yang mempengaruhi keselamatan makanan. Kalau kita cakap dari sudut keselamatan makanan, kita kena lihat dari sudut keselamatan dalam ruang yang lebih besar. Mana daripada punca makanan itu bersih, penyediaan makanan itu bersih, penyimpanan makanan itu bersih, kandungan makanan itu sehat dan seimbang, dan juga dari sudut sikap pemakanan kita juga kita makan dalam kuantiti yang berpada-pada, tidak melebihi. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia peringkat Negeri Kelantan 2022 di Kota Baru. Seorang lelaki yang membunuh isteri berusia 26 tahun dan bayi lelakinya berusia 3 bulan direman 7 hari bermula hari ini hingga 11 Julai. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Nur Izzati Muhammad Zahari. Suspek 25 tahun yang bekerja sebagai pencuci kapal tiba di Kompleks Mahkamah Johor Bahru pukul 9 pagi sambil dikawal ketat polis. Suspek ditahan 2.45 petang semalam di Permas Jaya, Johor Bahru beberapa jam selepas melarikan diri dengan menunggang motosikal. Dia disyaki membunuh isteri dan bayi lelakinya di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat berkata, pihaknya menerima laporan berhubung pembunuhan itu 12.42 tengah hari.
Sebilah pisau pemotong daging yang disyaki digunakan suspek dan motosikal dirampas. Jenazah kedua-dua beranak itu dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bakar Batu. Lebih 170 usahawan tani di negeri berkenaan menerima bantuan input pertanian dengan anggaran nilai lebih 1.1 juta ringgit. Exko Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata, insentif berkenaan diharap dapat menggalakkan lebih ramai mencuburi bidang pertanian sekaligus meningkatkan hasil pertanian. Bantuan baja, racun dan juga alat mesin seperti mesin rumput dan kita juga ada buat penyerahan kit pertanian yang kita akan serahkan kepada semua mereka-mereka yang layak. Beliau berkata demikian selepas program penyerahan input pertanian peringkat daerah Jasin. Sementara itu, rata-rata penerima bantuan menzahirkan rasa gembira dan bersyukur serta berharap bantuan itu dapat meringankan beban mereka. Sangat gembira lah kerana sekarang tu barang semua pun mahal, apa barang pun harga naik. Kalau ada bantuan itu baja, itu semua barang-barang bagi kami petani pun senang sikit lah. Alhamdulillah lah. Very good. Pasal program kerajaan nak bantu kita orang kampung. Hanya kita orang-orang macam orang kampung ni B40 ni kan. Mereka ni berminat untuk menanam. Tapi kadang-kadang bermodal. Jangan dulu-dulu orang cakap pertanian ni simple aja. Tapi right now pertanian ni memerlukan modal yang besar. Berita Wilayah edisi 5 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.